السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى القبور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات كلهم أجمعين شول الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم امسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور فهمي وافتح علينا بمعرفة علمي ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفعillahu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله la haula wala quwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Jami' Bukit Pasir serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kapare waras alhamdulillah. Hisonya uri ki alhamdulillah lah.
Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan semoga nikmat yang tak terbilang dan tak terhitung itu mudah-mudahan kita dapat gunakan manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini diam tak diam ya kita telah berada pada 14 Sa'ban setelah terbenamnya matahari tadi 1444 Hijriah. Bermakna kita hampir-hampir sampai ke pertengahan bulan Sa'ban ya. Besok malam kita masuk 15 Sa'ban ataupun dikenali dengan nisfu Sa'ban ya pada tahun 1444 Hijriah tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam bulan Sa'ban ini banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku tuan-tuan. Di antaranya tentang saya nak cerita tentang sedikit tentang amalan kita dibentangkan ataupun diangkat ataupun dipersembahkan kepada Allah pada setiap hari 2 kali tuan-tuan ya. Amalan kita ini dibentangkan kepada Allah setiap hari 2 kali setiap hari. Dinyatakan dalam hadis Nabi SAW dalam Rawahul Bukhari tuan-tuan. Saya merujuk dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama terbitan Jabatan Perdana Menteri. Kalau saya rasa dekat masjid ni pun ada. Tapi jilid yang pertama ni Mustika Hadis ni payah kalau nak beli lagi ya. Saya rasa dia limited lah percetakannya. Kalau jilid 2, jilid 3 banyak lagi. Jilid yang pertama ni agak sukar sedikit lah. Iaitu yang banyak menyentuh berkenaan bab akidah. Dan hadis ini saya terbaca dalam beriman kepada malaikat. Yang mana tuan-tuan, tentang amalan kita ni diangkat atau dibentang oleh malaikat setiap hambanya 2 kali setiap hari, dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wal malaikatu bin nahar wa yattami'una fi salatil fard wa salatil as summa ya'rujul ladzina ya'tu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Rawahul Bukhari tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Rasulullah SAW telah bersabda. Ya, Rasulullah SAW telah bersabda tuan-tuan. Para malaikat ini tuan-tuan ada yang menjaga shift malam dan shift siang. Dia silih berganti antara malaikat yang menjaga waktu malam ataupun yang menjaga waktu siang. Mereka berkumpul pada setiap waktu subuh dan begitu juga pada waktu asar. Kemudian malaikat ini apabila bersilih ganti, ya, malaikat itu akan membentangkan amalan hamba yang dijaga. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat, malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling wakih, ya. Orang Jawa paling wakih maksudnya paling banyak lah tuan-tuan ya. Bilangan makhluk Allah ni antara malaikat, jin, iblis, syaitan, manusia. Ya. Antara 3 golongan tu, 3 kumpulan tersebut, yang paling wakih sekali adalah malaikat. Kalau 10 tuan-tuan, 9 daripada 10 tu malaikat. Manakala siji garis 1 tu, 1 tu dibahagi kepada 2 pula. 0.9 terdiri daripada jin, iblis, syaitan termasuk 0.9. Yang mana manusia ni kita nampak banyak tuan-tuan, ramai tapi itu baru 0.1 daripada 10 tuan-tuan. Jadi malaikat ni adalah makhluk Allah yang paling banyak sekali tuan-tuan. Yang mana malaikat ini sentiasa patuh, tidak pernah sekali engkar atas perintah Allah. Ada malaikat yang menjaga, ada yang duduknya sebelah kanan manusia, ada yang sebelah kiri. Kalau ketuanya malaikat Raqib dan Atid. Ya, ada yang mencatat kebajikan, ada yang mencatat akan kejahatan. Dan malaikat sebelah kanan ini ketua bagi malaikat yang sebelah kiri, tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan, apabila setiap malaikat yang menjaga shift malam, ibaratnya shift malam lah tuan-tuan ya, disebut dalam ni shift malam yang jaga malam, nak bertukar dengan malaikat sebelah
yang menjaga sebelah siang, bertukarnya pada waktu subuh. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, bagaimana hamba-Ku yang kamu tinggalkan tadi?" Walaupun Allah Taala tak tanya pun, Allah Taala Maha mengetahui. Walaupun Allah Taala tak tanya malaikat pun, Allah Taala Maha mengetahui. Sebab mengetahuinya Allah tak sama dengan makhluk, tuan-tuan. Lalu malaikat ni, tuan-tuan, dia menerangkanlah bagaimana keadaan hamba-Nya yang ketinggalkan pada waktu subuh tadi. Alangkah baiknya, tuan-tuan, kita solat padu 5 waktu ni, lagi-lagi waktu subuh, terutamanya sing lanang, yang lelaki, solatlah di awal waktu dan solatlah berjemaah. Orang lelaki hendaklah sebaik-baiknya lakukan di masjid ataupun di surau. Ya, di masjid atau di surau. Alangkah baiknya, tuan-tuan, ketika malaikat yang menjaga kita waktu malam tadi tanya oleh Allah, "Wahai malaikat, bagaimana hamba-Ku yang kamu tinggalkan tadi?" Malaikat tu berkata, "Hamba-Mu sing jenenge Kang Kaji Isnin." Sini nama Haji Isnin? Tak ada kan? Kalau ada minta maaf lah, namanya kebetulan sama. Ya. Hamba-Mu sing jenenge Kang Kaji Isnin mau tak tinggal ke waktu subuh ono ning masjid Bukit Pasir. Ada berada dekat masjid Bukit Pasir. Walaupun hujan lebat, walaupun setengah tempat ada yang dah banjir dah. Ya. Sahabat-sahabat kita diuji dengan banjir. Kita pun walaupun tak banjir diuji juga. Diuji apa? Diuji nak tolong ataupun tidak. Uji tu. Ujian juga bagi yang tak kena ni, tuan-tuan. Ya. Walaupun yang lain kena banjir, dia tak banjir. Hujan lebat, dia tetap juga boleh sembahyang subuh berjemaah. Kemudian orang balik, dia tak balik, ya Allah. Dia duduk wirid, dia baca Quran sampai sembahyang sunat Isyraq, ya Allah. Kemudian lepas sembahyang sunat Isyraq, dia baru balik, ya Allah. Alangkah bagusnya, tuan-tuan, amalan kita dibentangkan waktu subuh, kita solat pada subuh berjemaah di masjid. Apabila malaikat yang menjaga siang nak bertukar sif, malaikat yang menjaga malam waktu asar. Ni kadang-kadang waktu asar ni godanya besar juga, tuan-tuan. Nak sembahyang waktu asar awal waktu ni. Lagi-lagi kalau tengah kerja. Tengah-tengah kepenak kerja. Pukul 4 lebih, naik kerja kebun lah. Naik kerja kebun, tuan-tuan orang kerja kebun. Ya. Tengah kepenak-penak kerja naik kebun ni. Ya. Tengah senang-senangnya kerja dekat kebun. Tengah mancah, baru nak mancah rumput, baru nak meroning kelapa sawit. Ataupun tuan-tuan tengah nak ngerancun, bersihkan halaman rumah. Empat tu tengah seronok-seronok kerja. Tiba-tiba nak azan. Tak nak solat berjemaah asar ni bukan perkara yang mudah, tuan-tuan. Yang ada sembahyang asar dia saja-saja lambat-lambatkan. 6.45 baru sembahyang. 6.50 baru sembahyang asar. Kenapa? Senang sekali. Habis asar tu sembahyang maghrib je. Ada yang sengaja macam tu. Rugi, tuan-tuan, hadirin hadirat. Alangkah baiknya pada waktu asar, bagaimana hamba-Ku yang kamu kan tinggalkan tadi, wahai malaikat. Wahai ya Allah, hamba-Mu yang namanya Kang Kaji Isnin, bukan solat subuh saja dia berjemaah, sembahyang asar pun dia berjemaah, ya Allah. Dia berada di barisan hadapan, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alangkah mulianya, tuan-tuan. Tapi kalau ditanya oleh Allah pada malaikat, wahai malaikat, hamba-Mu bagaimana, hamba-Ku bagaimana kamu tinggalkan tadi? Hamba-Mu Kang Kaji Isnin mau di orang solat subuh. Krungu azan mandak ditarik selimutnya. Dengar azan makin ditarik selimut. Makin kerudungan ngono. Mandak kelonan pula. Mandak buat tak tahu je. Dan dia tak solat subuh, ya Allah. Malam, tuan-tuan. Malam. Sebab itu, tuan-tuan hadirin hadirat, solat berjemaah ini jangan kita pandang rendah. Terutamanya, tuan-tuan, solat subuh berjemaah dan solat asar berjemaah. Senang cerita, 5 waktu ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Lakukan sebaik mana yang mungkin. Ya, lakukanlah secara berjemaah yang lelaki ni di masjid ataupun di surau. Sehingga kan dalam kitab Wasiatul Mustafa yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, tuan-tuan. Kata dalam kitab tersebut, Malaikat Jibril pernah berpesan pada Rasulullah. Dan Rasulullah sampaikan pesanan itu kepada Sayyidina Ali. Kata Malaikat Jibril, sekiranya aku menjadi manusia. Ada setengah kitab, Malaikat Jibril ni bercita-cita jadi manusia. Sekiranya aku ni jadi manusia, kata Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni ketua segala malaikat, tuan-tuan. Bukan calang-calang, ketua segala malaikat.
Sekiranya aku jadi manusia, kata malaikat Jibril, nescaya aku tidak tinggalkan 7 perkara. Dia bukan tak jadi manusia. Sekiranya aku jadi keturunan Nabi Adam, maksudnya jadi manusia lah. Kata malaikat Jibril, sekiranya aku jadi keturunan Nabi Adam, aku jadi manusia, nescaya aku tak tinggalkan 7 perkara ini. Apa dia yang pertama? Kata malaikat Jibril, sekiranya aku jadi manusia, aku akan solat fardu 5 waktu bersama imam. Maksudnya berjemaah lah. Di masjid ataupun di surau. Yang kedua, apa kata malaikat Jibril? Sekiranya aku jadi manusia, nescaya aku akan rajin duduk bersama para alim ulama. Saya bukan orang alim, ya. Saya bual-bual aja tuan-tuan, antara maghrib sampai isya. Maksudnya guru-guru yang lain yang ngajar ni kena datang. Rupa-rupanya ganjarannya luar biasa tuan-tuan, ya. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, sekiranya aku jadi manusia, kalau ada orang sakit, nescaya aku akan ziarahinya. Jadi kalau ada orang sakit, ziarah-ziarahlah. Nescaya ganjarannya luar biasa. Yang keenam, minta maaf. Yang keempat, sekiranya aku jadi manusia, kata malaikat Jibril, nescaya kalau ada orang yang meninggal, ya, kalau ada orang yang meninggal, nescaya aku akan mengiringi jenazahnya. Kalau boleh kita mengiringi jenazah, bukan setakat solatkan jenazah, kalau boleh kita iringi sampai tanah perkuburan. Dapat pahala 2 kirat. Masya Allah. Dapat pahala 2 kirat. Kita semayangkan jenazah, kemudian kita hantar jenazah tu sampai tanah perkuburan sehingga selesai, dapat pahala 2 kirat. 2 kirat tu apa? 1 kirat seumpama besar pahalanya ataupun berat pahalanya sebesar gunung Uhud. Oh, besar ganjarannya. Luar biasa tuan-tuan. Yang kelima, kata malaikat Jibril, sekiranya aku jadi manusia, kalau ada orang bergaduh, kalau ada orang bertelagah, nescaya aku akan damaikan. Rupa-rupanya kita damaikan orang bertelagah ni, ganjarannya luar biasa tuan-tuan. Jangan orang bergaduh, kita makin bakar-bakar lagi. Makin kita api-apikan lagi. Laga-lagakan. Sekarang lagakan tak pakai mulut, pakai jari aja pun boleh cukup. Masuk WhatsApp, masuk Facebook. Bukan makin damaikan, makin menambah ketegangan antara kedua belah pihak. Yang keenam, malaikat Jibril pesan apa? Sekiranya aku jadi manusia, nescaya aku suka menjamu orang makan. Masya Allah. Rupa-rupanya menjamu orang makan ni, ganjarannya luar biasa. Sehingga kan malaikat Jibril kalau dia jadi manusia, dia suka jamu orang makan, jamu orang minum. Lagi-lagi orang yang memerlukan. Ini orang Jawa ni, kalau orang Jawa lah. Ya. Ini bulan Sa'ban ni, nek orang Jawa ngomong bulan surah. Ya. Nek gawe kenduri ki, bulan Sa'ban ni paling wakeh tenang kadang-kadang. Lepas luhur ono, lepas asar ono, lepas maghrib ono, lepas hisap pun ono kadang-kadang ya. Ya mudah-mudahan kita buat kenduri ni bukan bulan Sa'ban aja, bila-bila pun boleh. Ya. Niatnya jamu orang makan ni besar pahalanya. Lagi-lagi kalau kita jamu orang makan dekat masjid. Dekat masjid ni sudah barang tentu yang makan tu orang yang ahli solat. Lepas satu dekat masjid ni berbagai peringkat. Ada ahli jemaahnya sing wong kuwaya. Ada. Kuwaya tu macam kayu betul lah. Ada di antara jemaahnya koyo. Tu biasa je, tak berapa kayu sangat. Ada yang jemaahnya yang sederhana. Ada yang jemaahnya miskin. Mungkin ada jemaahnya fakir. Jadi apabila dekat masjid, kita jamu orang makan, berbagai-bagai peringkat orang makan. Orang minum, tanpa segan silu. Tapi kalau dekat rumah orang, bukan tak boleh jamu orang, bagus. Tapi kadang-kadang nak datang rumah orang ni, tak jadi malu tuan-tuan. Lagi-lagi yang datang kok semua pegang sampul semua. Sampul tahu sampul? Pecean ya. Saya nak tak ada sampul, macam malu lah nak pergi. Tapi kalau dekat masjid, tak ada masalah tuan-tuan. Ya. Sebab itu mbah-mbah kita dulu tuan-tuan, walaupun sekolahnya tak sampai tinggi, tak sampai PhD, tak ada ijazah, tapi kadang-kadang dia dah mengamalkan apa yang Rasulullah ajar. Saya ingat dulu, walaupun saya lahir tahun 74, sekarang umur pun dah 49, saya duduk dengan atuk saya tuan-tuan dulu, tahun 90 lah saya duduk dengan atuk saya. Masa tu kalau masak tuan-tuan, lauknya bukan siakap 3 rasa, ikan jenaha, asam pedas. Tak, lauknya tuan-tuan, umbut kelapa je. Umbut kelapa. Sekarang umbut kelapa pun dah tak ada, dah kelapa dah tebang. Umbut kelapa masak banyak-banyak, dingat sampai seminggu. Termasuklah sayur nangka, campur tempe busuk.
Ya, diingat-ingat tahu tak ingat? Dipanaskan. Lepas tu nak makan, sayalah tukang hantar pada rumah jiran-jiran. Padahal lauknya bukan siakap 3 rasa. Ya, ikan jenahak ke, ya, maksudnya tom yum ke, contohnya yang agak-agak biryani gam ke, hantar rumah jiran tak. Ini yang dia dihantar apa? Umbut kelapa, tuan-tuan. Yang dah diingat, tuan-tuan, suruh hantar jiran-jirannya. Padahal jirannya pun lauk yang sama, tuan-tuan. Tapi orang dulu kenapa? Dia nak mendidik anak-anak dan cucunya supaya rajin bersedekah, supaya rajin menjamu orang makan. Lagi-lagi kalau malam Jumaat, memang digili-gili bawa makanan. Lagi-lagi bulan Ramadan, memang bergili-gili disuruh bawa makanan. Kenapa? Nak mendidik anak dan cucunya supaya rajin menjamu orang makan, rajin bersedekah, dan mendidik supaya makan berjemaah, tuan-tuan, yang ada keberkatannya. Dan seterusnya yang ketujuh. Malaikat Jibril dikata apa? Sekiranya aku jadi manusia. Ya, sekiranya aku jadi manusia, takkan ku tinggalkan berbuat baik pada jiran tetangga dan menyantuni anak yatim. Jadi ada 7 perkara, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, maka tuan-tuan, kita laksanakanlah solat berjemaah, ya, di masjid ataupun di surau di awal waktu. Lagi-lagi waktu solat subuh dan solat asar. Begitu juga waktu-waktu yang lain. Sebab itu tuan-tuan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Apa kata Sayyidina Umar dalam kitab Nasaihul Ibad, muka surat 184. Kata Sayyidina Umar, Innallaha katama sittatun fi sittatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Senang cerita, kata Sayyidina Umar, tuan-tuan, ada 6 perkara ni hanya Allah saja yang maha mengetahui. Hamba-hambanya tak ada seorang pun yang tahu. Melainkan 6 perkara ini yang hanya mengetahui hanya Allah. Sebab hanya di bawah kekuasaan Allah. Tak mampu ditentukan oleh manusia. Apa dia 6 perkara tersebut? Yang ada kaitannya dengan solat subuh berjemaah dan solat asar berjemaah. Pertama, kata Sayyidina Umar, yang Allah Ta'ala sembunyikan, katamar ridha fi ta'atin. Allah Ta'ala sembunyikan redanya dalam ketaatan kepadanya. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Maksudnya ginilah. Allah Ta'ala sembunyikan amal soleh yang kita lakukan ni, diterima ataupun tidak, Allah Ta'ala tak bagi tahu. Tuan-tuan tadi solat fardu maghrib berjemaah, tuan-tuan, 3 rakaat tadi. Tuan-tuan tahu tak solat maghribnya diterima oleh Allah ataupun tidak? Tahu tak? Tak tahu. Tuan-tuan puasa sunat Sa'ban contohnya. Puasa sunat Isnin Khamis. Tahu tak tuan-tuan? Puasa sunat itu diterima oleh Allah ataupun tidak? Tak tahu, tuan-tuan. Dan begitu juga amalan-amalannya lain. Kita sedekah. Diterima oleh Allah ataupun tidak? Kita tak tahu. Allah Ta'ala sembunyikan, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu? Di antara sebabnya, kata alim ulama, supaya kita sentiasa ada sifat takut, sifat khauf, dan sifat berharap rajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak tahu, contohnya solat kita ni kita tak tahu, sama ada diterima oleh Allah ataupun tidak. Kena ada perasaan takut. Apabila ada perasaan takut, kita jaga solat kita sebaik mana yang mungkin. Adab-adab sebelum solat kita jaga, adab-adab semasa solat kita jaga, adab-adab selepas solat kita jaga rukunnya yang 13, rukun fi'linya kita jaga, rukun qalbinya kita jaga, hati, niat. Yang keduanya rukun fi'linya, perbuatan kita jaga, kita berdiri tegak kita jaga, kita rukuk, kita sujud, kita buat sebaik-baiknya, tuan-tuan. Rukun kaulinya, bacaannya kita baca sebaik mana yang mungkin. Sebab apa? Kita takut solat kita tak diterima oleh Allah, maka kita buat sebaik mana yang mungkin. Ya, begitu juga ibadah yang lain. Kemudian barulah kita berharap penuh semoga amalan kita diterima oleh Allah. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah Ta'ala sembunyikan murkanya terhadap kemaksiatan. Lagi-lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia tak solat fardu subuh contohnya. Sembahyang fardu zuhur pun tak sembahyang. Dia sembahyang fardu maghrib saja contohnya. Contoh, ya. Dengan sembahyang Jumaat contohnya. Bulan Ramadan pukul 9, pukul 10 orang berpuasa. Dia pukul 10 bulan Ramadan siang hari makan nasi ambak. Airnya pula sirap Bandung cincau ais. Tengah orang puasa dia boleh tak puasa. Tapi walaupun dia tak solat fardu subuh contohnya, dia tak puasa bulan Ramadan tapi dia ngaku Islam. Dia ngaku beriman pada Allah dan Rasul. Walaupun dia tak solat fardu subuh contohlah. Walaupun dia tak puasa di dalam bulan Ramadan, sedangkan dia memang wajib berpuasa. Tapi rumahnya besar bertingkat-tingkat. Ya, keretanya baru berkilat-kilat. Duitnya tebal berlipat-lipat. Tengok. Walaupun melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tapi hidupnya macam senang saja. Allah Ta'ala tak tunjukkan kemurkaannya. Tapi kalau kita lihat contohnya Nabi Adam, dia telah makan buah larangan dalam surga. Allah Ta'ala tunjukkan kemurkaannya. Tanggal akan pakaiannya, kemudian dikeluarkan daripada surga ke dunia. Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan kemurkaannya? Supaya manusia ni tuan-tuan sentiasa berjaga-jaga dan seterusnya, dari berjaga-jaga daripada melakukan maksiat. Dan apabila melakukan maksiat, janganlah melambat-lambatkan untuk bertaubat. Yang ketiga, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan, kata Sayyidina Umar. Wa katamal lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala sembunyikan malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Betul? Kalau bulan Rajab ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walaupun ada berselisih pendapat, tapi jumhur ulama menyatakan Isra' Mi'raj ni berlaku bulan Rajab dan pada malam 27. Manakala bulan Sa'ban ada hari kemuliaannya, iaitu malam nisfu Sa'ban, besok malam. Jangan kita pandang rendah, sebab malam nisfu Sa'ban ni belum tentu besok malam kita boleh jumpa. Belum tentu, ya, belum tentu. Melainkan keizinan Allah. Mungkin bulan Sa'ban yang kita jumpa besok malam ni, nisfu Sa'ban mungkin bulannya terakhir. Nisfu Sa'ban yang terakhir kita jumpa, kita tak tahu. Jadi janganlah malam nisfu Sa'ban itu berlalu begitu saja. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW berkenaan malam nisfu Sa'ban ni, daripada Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah bersabda, tuan-tuan, khamsatan awqatin la yuraddu fihinna du'a. Apa kata Rasulullah? Ada 5 waktu yang doanya tidak ditolak di saat 5 waktu ini. Ini kata Abdullah bin Abdullah bin Umar, Rasulullah telah bersabda, ada 5 waktu ni doanya tak ditolak. Kata Rasulullah. Yang pertama, Lailatul Jum'ah. Pada malam Jumaat. Jadi, walau bagaimanapun, janganlah malam yang lain tak nak berdoa. Malam Jumaat, tidak. Malam-malam yang lain, siang ke malam berdoalah. Tapi malam Jumaat lagi kena kenteng berdoa. Lagi kena banyak-banyakkan berdoa. Yang keduanya, Walailatul Asri minal Muharram. 10 Muharram. Malam 10 Muharram. Itu banyak peristiwa yang berlaku. Yang ketiganya, Walailatul Nisfi min Sa'ban. Iaitu 15 Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Di antara doanya yang tidak mudah ditolak, doanya yang mudah diterima oleh Allah. Yang keempatnya, 1 hari raya Idul Fitri. Dan yang kelimanya, 1 hari raya Idul Adha. Itu dalam hadis daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda. Kalau kita buka kitab tuan-tuan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ada 5 malam yang doanya mudah diterima oleh Allah. Sama dalam hadis tadi, cuma 10 Muharram itu ditukar dengan 1 Rajab. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, malam nisfu Sa'ban dibagi tahu. Tapi dalam bulan Ramadan ada kemuliaan, iaitu terlebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan tahu malam Lailatul Qadar bila? Tahun 1444 Hijrah ni, bulan Ramadan ni, malam Lailatul Qadar ni bila? Tahu tuan-tuan? Tak tahu. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu? Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan, tuan-tuan? Supaya hamba-hambanya, tuan-tuan, sentiasa istiqomah. Supaya konsisten, berterusan, beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Ibaratnya lah tuan-tuan, sekiranya malam bulan Ramadan tahun ni, okey, malam Lailatul Qadarnya malam 23 contoh.
Saya khawatir orang yang tak betul-betul rajin beramal ibadah, takut dia datang malam 23 je. Malam 1 Ramadan sampai 22, tinggal Imam dengan Bilal aja. Malam 23, malam Lailatul Qadar. Oh, sampai dirikan kornopi tepi-tepi jalan semua tak muat. Sebab dah tahu malam Lailatul Qadar. Malam 24, patah balik semula. Tinggal Imam dengan Bilal aja tuan-tuan. Ya, jangan begitu. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi tahu. Bilakah malam Lailatul Qadar? Supaya hamba-hambanya sentiasa beramal ibadah secara istiqamah dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya apa yang Allah Ta'ala sembunyikan tuan-tuan, yang keempatnya tuan-tuan, iaitu wa katamal awliya'ahu fima bainan nas. Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala sembunyikan apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sembunyikan walinya di antara manusia. Bukan wali nikah ya, wali nikah ramai. Wali ni maksudnya kekasih Allah. Mungkin dalam masjid ni ada waliullah, kita tak tahu tuan-tuan. Sebab apa Allah Ta'ala tak bagi tahu? Supaya kita jangan pandang rendah pada orang. Jangan kita pandang hina pada orang. Mentang-mentang kita ada pangkat sikit, kita ada ilmu lebih sikit, kita handsome sikit, kita mula sombong pandang orang. Kita pandang rendah pada orang, jangan. Sebab kekasih Allah ini bukan dipandang dari segi hartanya, kecantikannya, pangkatnya, tetapi Allah Ta'ala pandang dari sisi takwanya tuan-tuan. Manakala yang kelima, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, wa katamal mauta fil umuri. Yang kelima tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, Allah Ta'ala sembunyikan kematian seseorang. Ajal seseorang itu Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala tak bagi tahu tuan-tuan. Siapa yang dalam masjid ni tahu dia bila dia mati? Tak tahu tuan-tuan. Ya, tapi mati itu tetap akan berlaku tuan-tuan. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan menemui mati tuan-tuan. Ya, Allah Ta'ala tak bagi tahu. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu? Supaya manusia tuan-tuan sentiasa bersiap sedia mencari bekalan untuk dibawa ke alam kubur dan seterusnya alam akhirat. Manakala yang akhir sekali tuan-tuan yang ada kaitannya. Kenapa Allah yang akhir sekali yang keenam, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan tuan-tuan? Wa katamas salatil wusta fi salawat. Apa maksudnya? Allah Ta'ala sembunyikan solat wusta di antara solat-solat lain. Ada solat wusta ni tuan-tuan, dinyatakan dalam suratul Baqarah ayat 238. Kita sering dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu segala solat fardu, khasnya solat wusta. Suruh pelihara solat fardu, khasnya solat wusta. Tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu, solat wusta tu solat apa? Dan berdirilah kerana Allah di dalam solat, ikhlas kerana Allah, dengan taat dan khusyuk. Ada ulama menyatakan, ahli tafsir menyatakan salat wusta itu ada yang menyatakan, sebagian ulama kata dia waktu subuh, ada sebagian ulama kata waktu asar, dan ada juga ulama kata waktu isya. Ya. Tapi walau bagaimanapun kita beruntung, ya. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sayang sungguh pada umat-umatnya. Apa buktinya Rasulullah sayang pada kita semua? Apabila disyariatkan solat pada 5 waktu ketika Mi'raj tuan-tuan, sehari semalam berapa waktu tuan-tuan? 50 waktu sehari semalam. Ketika peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima syariat sehari semalam solat fardu 50 waktu. Nabi Muhammad tak bantah. Nabi Muhammad turun nak ke bumi. Apabila turun sampai lapisan langit ke-6, ditahan oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, umatmu berapa waktu disyariatkan sehari semalam? 50 waktu, wahai Nabi Musa. 50 waktu, umatmu kan kecil-kecil, umatmu kan lemah-lemah, manakah mampu buat 50 waktu? Sedangkan aku ni, umat-umat aku ni, gede-gede, gagah-gagah pun tak mampu. Lagi umatmu yang kecil-kecil, tak mampu, mintalah kurang. Betul kalau diceritakan Nabi Musa ni gagah tuan-tuan. Dalam kitab Qisasul Anbiya,
diceritakan tuan-tuan, Nabi Musa ni kalau pakai baju selai, bulu rumah tak tombang. Tuan-tuan kalau pakai baju bulu rumah tombang tak selai. Ada yang kerocok gitu. Dia tak ada, selai dah tombang. Tapi Nabi Musa diceritakan 3 helai baru tombang bulu rumahnya. Pernah satu waktu pengikut orang suruhan Firaun bergaduh dengan orang Bani Israel, bergaduh. Maka apabila gaduh-gaduh, orang Bani Israel nampak Nabi Musa. Wahai Musa, tolong aku ni, aku dibuli dengan orang Firaun ni, tolong aku. Ibaratnya begitulah, bahasa yang mudah lah. Nabi Musa datang, dia tumbuk tu bukan nak niat membunuh. Tumbuk aja biasa-biasa. Nabi Musa tumbuk sekali, pengikut Firaun ni, orang suruhan Firaun mati terus, innalillah. Sekali tumbuk je tuan-tuan, gagahnya Nabi Musa ni. Lalu tuan-tuan, Rasulullah pun dengar nasihat Nabi Musa. Tengok, Rasulullah tak sombong tuan-tuan. Ketika Rasulullah dekat Masjidil Aqsa, kan Rasulullah berjemaah dengan para nabi, para rasul yang terdahulu. Betul? Siapa yang jadi imam? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi dan rasul yang terdahulu jadi makmum. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Adam. Semuanya jadi makmum. Yang jadi imam Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, ketika di Masjidil Aqsa tadi, ketika peristiwa Isra' Mi'raj, dia jadi imam. Tetapi apabila dekat langit tadi ni, diberi nasihat oleh Nabi Musa, walaupun Nabi Musa tadi jadi makmum, Nabi Muhammad jadi imam ketika di Masjidil Aqsa, dia tak sombong. Dia dengar nasihat Nabi Musa, walaupun dia jadi makmum tadi, ketika di Masjidil Aqsa. Lalu tuan-tuan hadirin hadirat, Allah Ta'ala turunkan daripada 50 jadi 40. Kata Nabi Musa, banyak lagi 40 tu, minta kurang lagi. Dikurangkan lagi jadi 30. Banyak lagi tu, kata Nabi Musa, minta kurang lagi, tinggal 20. Banyak lagi tu, minta kurang lagi, tinggal 10. Banyak lagi tu, tinggal 5. Tinggal 5 pun kata Nabi Musa, banyak lagi tu, umatmu nanti tak mampu. Betul tuan-tuan. Walaupun tinggal 5 ni, ramai lagi yang tinggalkan solat. Betul tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad SAW malu nak bertemu dengan Allah. Sebab dah banyak kali minta kurang. Akhirnya tinggal 5 lah tuan-tuan. Walaupun kita buat 5, tapi ganjarannya macam 50 waktu. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW suka kepada hamba-hambanya. Ya, minta maaf. Ini menunjukkan bahawa apa tuan-tuan? Kenapa Nabi Muhammad tadi berulang alik? Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan daripada 50 terus turun 5? Allah Ta'ala kurangkan sikit-sikit. Daripada 50 jadi 40. 40 pergi 30, 30 pergi 20, akhirnya 5. Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan daripada 50, terus turun 5? Ada sebabnya tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala suka kepada hamba-hambanya yang rajin berdoa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kita banyakkanlah berdoa. Allah Ta'ala lagi suka. Lagi-lagi pada malam nisfu Sa'ban ni tuan-tuan, lagi-lagi banyakkan berdoa, banyakkanlah qiyamul lail tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, pada setiap hari amalan kita dibentang pada waktu subuh dan waktu asar. Manakala setiap minggu tuan-tuan, amalan kita dibentang bila? Rasulullah ada menyatakan dalam hadisnya tuan-tuan daripada Abu Hurairah, riwayat At-Tirmizi, kata Rasulullah bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamis, fauhibbu ayyurada amali wa ana sha'im. Apa kata Rasulullah rawahu Tirmizi 747? Amalan dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis. Ya. Maka aku lebih suka amalanku dibentangkan ketika aku sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, amalan kita setiap hari dibentangkan waktu subuh dengan asar. Tapi setiap minggu, amalan kita dibentangkan, kata Rasulullah, iaitu setiap hari Isnin dan Khamis. Sebab itu Rasulullah suka amalannya dibentangkan kepada Allah dalam keadaan beliau berpuasa. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, banyakkanlah kita melakukan amalan-amalan sunat di samping kita melakukan amalan-amalan fardu. Sebab itu dalam kitab Hidayatus Salikin tuan-tuan, yang telah disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembanghi, hak seseorang itu kepada agamanya ada 3. Pertama, ada golongan yang selamat. Yang keduanya, ada golongan yang beruntung.
Yang ketiganya ada golongan yang rugi. Tuan-tuan pilih yang mana? Yang selamat ke, yang untung ke, yang rugi? Kalau saya nak pilih yang untung. Golongan yang selamat ni, hamba Allah yang buat perkara wajib aja. Perkara yang fardu aja dia buat. Yang sunat dia tak buat. Contohnya puasa bulan Ramadan, dia buat. Sembahyang 5 waktu, dia buat contohnya. Menutup aurat, dia buat. Tidak mendahaka pada ibu apa, dia buat contohnya. Tapi contohnya sembahyang fardu dia buat. Sembahyang sunatnya langsung tak dibuat. Qabliyah, ba'diyah, yokono. Sembahyang tahajud, yokono. Sembahyang duha, yokono. Lagi sembahyang sunat awabin, yokono. Dia buat yang fardu aja. Puasa sunat gitu juga. Bulan Ramadan dia puasa memang cukup baik. Puasa 3 hari dalam sebulan, yokono. Puasa Isnin Khamis, yokono. Hari ni puasa, esok tidak. Hari ni puasa, lagi kono. Ini orang macam ni orang yang selamat. Dia buat yang fardu aja. Tapi yang sunat tak buat. Ini orang yang selamat. Tapi jadilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung ni, yang fardu dia buat, perkara yang sunat pun dia buat. Contohnya sembahyang fardu 5 waktu, dia buat sebaik mana yang mungkin. Lakukan berjemaah, yang lelaki di masjid dan di surau. Kemudian sembahyang sunat rawatibnya, dia buat. Lagi-lagi yang muakkad, 4 rakaat sebelum isyak dia buat. 4 rakaat sebelum isyak kalau kita buat sembahyang ba'diyah lepas isyak ni, 4 rakaat ganjarannya seperti malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat taubat, sembahyang witir, dia tak tinggalkan. Ini adalah orang yang untung. Dan jangan jadilah golongan yang rugi. Golongan yang rugi ni tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Golongan yang rugi adalah orang yang amalan fardu pun tak buat, yang sunat pun tak buat. Sembahyang fardunya pun kadang-kadang gawe, kadang-kadang orang. Yang sunat lagi tak buat. Itu adalah golongan yang rugi tuan-tuan. Manakala amalan kita dibentangkan pada bulan apa tuan-tuan? Rasulullah bersabda, "Zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim." Sesungguhnya ada satu bulan yang manusia suka melalaikannya. Manusia tak ambil kisah, melalaikan kelebihan bulan tersebut. Bulan tersebut adalah antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, iaitu bulan Sa'ban. Manusia suka melalaikan bulan Sa'ban, sedangkan bulan Sa'ban itu kata Rasulullah, amalan kita dibentangkan, diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah banyak berpuasa, terutamanya puasa sunat di dalam bulan Sa'ban. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, mudah-mudahan bulan Sa'ban ini kita jangan biarkan begitu lalu. Mudah-mudahan bulan Sa'ban ini kita menjadikan satu persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Jadi tuan-tuan, sebelum saya akhiri kelas saya pada malam ini, saya minta tolong bagikan ni. Ni yang muda ni. Bang Jason. Dekat sini tuan-tuan ada kaedah-kaedahnya supaya kita amalkan bukan setakat bulan Sa'ban dalam setiap hari, iaitu sembahyang sunat awwabin ya. Sembahyang sunat awwabin ni kata ulama antara maghrib sampai isyak. Yang kebanyakan manusia suka melalaikannya, tapi kita boleh melakukan ketaatan kepada Allah sembahyang sunat awwabin ini. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Kalau boleh dapat diamalkan, dan sebaik-baiknya kalau boleh 20 rakaat, kalau tak boleh tuan-tuan buat 2 rakaat, dan sebaik-baiknya kalau boleh buat pertengahan 6 rakaat dengan 3 salam. Dan dekat situ ada diterangkan kaedah-kaedahnya. Ya, solat sunat awwabin tu kalau buat 6 rakaat tu ada 6 rakaat 3 salam, ada dia punya kaedah-kaedahnya dan ada diterangkan dia punya fadilat-fadilatnya. Di antaranya kita diampunkan akan dosanya 50 tahun. Ya, terutamanya dosa-dosa yang kecil. Jadi setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau ada silap dan salah, ada dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la